Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amil ifdali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan analu bisirri ayatul Qur'ani wal amali bih warzuqni minhu ilman munira wa sallim tasliman katsira birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim. Adada kulli arfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Innal huda hudallah ya adi ya alim ya khabir ya mubin ya hadi ihdina ya hadi ihdina ya hadi ihdina. Allahumma aftah alaina futuhal arifin faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa at-tasbih. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammim bi khair. Rabbi zidni ilma. Allahumma inni istawda'tuka ma 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajati wa la tunsini ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabil aziz wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin wa amma in kana minal mukaththibin ad-dallin wa nuzulun min hamim wa tasliyatu jahim. Inna hadha lahu haqqul yaqin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Firman Allah surah Al-Waqi'ah ayat 90 hingga 96. InsyaAllah kita bicara penghujung surah Al-Waqi'ah ini. Ya, artinya, dan jika ia dari puak kanan, maka akan ditanya kepadanya, selamat sejahtera kepadamu kerana engkau dari puak kanan. Dan jika ia dari puak kiri, yang mendustakan Rasulnya lagi sesat, maka sambutan yang disediakan baginya adalah air panas yang menggelegak serta bakaran api neraka. Sesungguhnya segala yang disebutkan itu adalah kebenaran yang diyakini. Oleh itu bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu yang Maha Besar. Hadirin hadirat muslimin muslimat, melalui ayatnya wa amma in kana min ashabil yamin, dan jika ia dari puak kanan. Puak kanan menurut Imam Ibnu Katsir, yang artinya apabila orang yang sedang menjelang kematiannya itu, termasuk golongan kanan,
fasalamun laka min ashabil yamin, maka akan dikatakan kepadanya, selamat sejahtera kepada engkau, kerana engkau dari puak kanan, golongan kanan. Menurut Imam Ibn Katsir, iaitu para malaikat menyampaikan berita gembira ini kepada mereka, golongan kanan. Berkata malaikat kepada salah seorang dari mereka, Salamun laka, salamun laka, artinya engkau dalam keadaan baik-baik saja dan selamat. Engkau termasuk golongan kanan, dipastikan oleh malaikat itu. Imam Qatadah dan Ibnu Zaid rahimahumullah mengatakan bahawa makna yang dimaksud ialah para malaikat mengucapkan kepadanya, selamatlah kamu dari azab Allah. Dan para malaikat mengucapkan salam penghormatan kepadanya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ikrimah bahawa para malaikat mengucapkan salam kepadanya dan memberitahukan kepadanya bahawa dia termasuk golongan kanan. Pendapat ini merupakan pendapat yang baik dan pengertiannya yang sama dengan apa yang disebut sebelumnya, surah Fussilat ayat 30 hingga 32. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirati wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, menetapkan pendirian mereka, maka para malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh syurga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindung engkau dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Di dalamnya engkau memperoleh apa yang engkau inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang engkau minta, sebagai hidangan untuk engkau dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam syurga nanti, orang yang beriman akan disambut para malaikat. Maka kerana mereka beriman, dalam keadaan teguh hati mereka dengan keimanan itu, percaya mereka yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, ajaran Islam. Tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat turun terhadap mereka, mengucapkan salamun alaik, sejahtera ke atasmu. Ala takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan memperoleh syurga yang telah dijanjikan Allah kepada kamu.
nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah pelindung-pelindung kamu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di dalam kamu memperolehi apa yang kamu inginkan. Walakum fiha ma tad'un. Dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta dalam syurga. Dalam syurga. Nuzulam min ghafurir rahim, sebagai hidangan bagi kamu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam erti kata mereka yang beriman, yang istiqamah, berdiri betul dengan ajaran yang dibawa oleh baginda SAW. Malaikat turun kepada mereka, memuliakan mereka, mengucapkan salamun alaik setiap seorang, sejahtera ke atasmu. Lalu diperingatkan kepada mereka yang beriman kepada Allah, ya istiqamah dengan Islam, supaya jangan takut, jangan sedih. Orang beriman jangan takut, jangan sedih. Perobaran tentang syurga depan mata mereka yang berkait dengan syurga yang diberitakan, dikhabarkan itu. Kenapa dikatakan bergembira dengan syurga dalam keadaan kita masih di dunia? Salah satu perkara yang berkait dengan keimanan kita adalah istiqamah, berdiri betul dengan ajaran Islam. Kerana mereka yang betul dengan Islamnya, betul iman dia, iktikad hati dia, amal pekerjaan dia betul, sebenarnya mereka sudah ada ciri-ciri syurga, ahli syurga. Orang yang buat amal baik ni, dia memenuhi janji Allah, janji syurga. Kita melihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhu, 10 orang yang dijamin masuk syurga tu, 10 disebut. Sebenarnya ada lagi sahabat-sahabat lain yang disebut tentang syurga. Setelah kewafatan junjungan besar baginda SAW, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Uthman, Ali, sahabat-sahabat yang lain tetap berpegang teguh dengan Islam. Tetap berpegang teguh dengan Islam. Bukan dah tahu ahli syurga duduk saja. Kalau dah tersenarai ahli syurga, dah ada nombor 1, nombor 2, nombor berapa, kita duduk saja. Kita tak buat apa. Tapi oleh kerana mereka menyempurnakan janji Allah, menyempurnakan janji Allah, ahli syurga itu. Dan ahli syurga ni dia yakin Allah Maha pelindungnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Cukuplah kami, Allah Maha pemelihara. Dan tiada daya dan kekuatan melainkan daya dan kekuatan itu pemberian daripada Allah Ta'ala. Yang orang yang yakin Allah saja yang boleh menolong. Setelah dia berusaha, ikhtiar, dia bertawakal, berserah diri kepada Allah, yakin pertolongan Allah. Dalam syurga diberi kelebihan apa saja yang diinginkan, apa saja yang diminta dapat. Ini kelebihan syurga, ahli syurga. Kat dunia nikmat macam mana pun, duduk rumah nak macam mana, nak tu nak ni,
Sama ada kena pergi kedai pergi beli, restoran ke warung, atau duduk rumah, makanan nak sampai dia buat COD lah, buat Food Panda ke apa. Tapi kena usaha, kena usaha secara online cari makanan apa yang nak dibeli baru sampai rumah. Dalam syurga kita tetamu Allah Ta'ala, disambut, para malaikat sambut kita. Apa yang kita nak jam tu datang. Tak payah usaha ikhtiar jam tu. Apa yang kamu inginkan, diri kamu inginkan. Terdetik lah nak makan pizza, datang pizza. Contohnya. Ada orang dulu kata, dalam syurga mana ada roti canai dia, tak ada perata. Perata dia tak ada. Allah sebut jelas apa yang kamu inginkan dapat, apa yang kamu minta. Yang kamu inginkan, kamu minta, dapat. Jam tu juga dapat. Apa sahaja. Itu hidangan dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nuzulan, hindaran, ataupun sambutan yang mulia sebagai tetamu Allah, ahli syurga. Imam Al-Bukhari mengatakan berkait dengan ayat fasalamun laka, maka salam sejahtera bagimu. Kata Imam Al-Bukhari, yang artinya kamu diselamatkan kerana kamu termasuk golongan kanan. Kemudian dalam bahasa Arabnya dipersingkat ungkapan, iaitu dengan membuang huruf an, tetapi maknanya masih tetap. Sebagaimana kamu katakan, kamu benar akan melakukan perjalanan sebentar lagi. Bila mana sebelumnya ia mengatakan sesungguhnya aku akan bepergian sebentar lagi. Tak ada kalanya ungkapan salamun laka ini mengandungi doa. Sebagaimana ucapanmu sukyan laka minar rijali, semoga kamu mendapat pengairan kerana kamu termasuk laki-laki. Semoga kamu mendapat air kerana kamu termasuk laki-laki. Ini jika lafaz salamun dibaca rafa', maka termasuk doa. Maka bila disebut di sini, walaupun tidak disebut urutan, yang dimaksud di sini juga merupakan doa para malaikat terhadap ahli syurga itu. Salamun lak, salamun lak. Ucapan sejahtera ini doa yang, ataupun pujian atau doa-doa yang memberi kelebihan di masa itu, kelebihan yang berpanjangan. Kemudian firman-Nya lagi, wa amma in kana minal mukadzibin ad-dhalin, dan jika ia dari puak kiri yang mendustakan rasulnya lagi sesat. Ini golongan kiri pula. Allah sebut lagi fanuzulum min hamim, maka sambutan yang disediakan baginya adalah dari air panas yang menggelegak, yang mendidih. Wa tasliyatu jahim, serta bahan bakaran api neraka jahim yang sangat panas. Imam Ibnu Katsir menyebut, maksudnya jika orang yang sedang menjelang kematiannya itu termasuk orang yang mendustakan kebenaran lagi sesat dari jalan petunjuk,
maka dia mendapat hidangan. Mendapat hidangan air yang mendidih. Tapi kalau tak menerima hidangan tu tak boleh. Jadi maksud air mendidih, kata Imam Ibn Katsir, mendidih dapat menghancurkan semua isi perut dan kulitnya. Macam mana air yang mudarat tapi kena minum juga. Sebab masa tu kita dalam neraka Allah, diseksa dengan panas, dengan macam-macam. Mendapat dahaga yang amat sangat, tak ada jalan lain. Kita ni di dalam neraka Allah, dalam keadaan kita menerima azab tu, kita terima saja. Tak ada jalan buat kita. Kita terima diseksa, kita terima diseksa. Dalam keadaan kesakitan yang amat dahsyat. Wa tasliyatu jahim, dan dibakar di dalam api neraka Allah. Imam Ibn Katsir menyebut ini mengukuhkan keberadaannya di dalam neraka yang mengepungnya dari segala penjuru. Dia tak boleh keluar, berdepan dengan neraka Allah. Orang yang ahli neraka ni sebenarnya ada ciri dia. Ahli neraka, ciri dia dari sudut duniawi, dia maksiat, kufur, munafik. Ini ciri-ciri lah. Kemudian bila mendapat su'ul khatimah, dia merasa suatu nazak, tengah nazak su'ul khatimah, dia berdepan dirinya, dia tahu dia tak betul, dia salah. Dia tahu dia tempatnya ahli neraka, dia dah rasa begitu. Ini dia. Maka benar-benar berdepan dengan neraka Allah bagi orang yang berdusta, yang sesat. Sambutannya memedihkan dengan air yang mendidih, dan dimasukkan tempat yang sangat panas, dipanggang panas tubuhnya. Ayat ini jelaskan juga kepada manusia yang setelah meninggal dunia, mereka itu terbagi kepada 3 golongan. Pertama, golongan orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, al-muqarrabin, dengan mengerjakan berbagai macam ibadah dan meninggalkan segala larangannya. Mereka ini akan mendapat kemenangan dan kegembiraan serta memperoleh rezeki yang luas dan macam-macam nikmat. Tempat kediaman mereka di syurga, di mana mereka akan menikmati di dalamnya segala sesuatu yang belum pernah dipandang oleh mata, didengar oleh telinga, dan terlintas di hati. Perasaan dalam syurga Allah ini seolah-olah nikmat yang dia dapat tu dia tak pernah merasa lagi. Itu dia. Hilang segala kepedihan dia dulu di dunia. Kita kena ingat hebat mana dunia ni, kesedapan, kelazatan dia, indah dia, kesenangan dia, kemewahan dia. Tapi bila kita diazab oleh Allah, seolah-olah kita merasakan kita ni tak pernah rasa senang. Perasaan rasa senang tu tak pernah rasa. Kita lupa apa yang kita dapat, kemewahan itu, kekuasaan itu, pangkat, darjat, kedudukan itu, kita lupa semua. Tapi orang yang sengsara di dunia dalam keadaan taat kepada Allah, sengsara, susah, taat pada Allah, bila mendapat nikmat di dalam syurga, seolah-olah dia merasakan tak pernah merasa susah. Seolah-olah begitu, tak pernah rasa susah. Ini kelebihan. Yang kedua, golongan kanan, iaitu al-abrar atau ashabul yamin.
Dia akan menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya. Mereka itu akan disambut dengan gembira oleh para malaikat sambil menyampaikan salam dari teman-teman mereka dari kalangan ashabul yamin. Juga ucapan salam sesama mereka, ashabul yamin. Golongan orang-orang yang kafir ashabus shimal ialah yang mendustakan Allah dan Rasulnya, sehingga mereka tersesat dari jalan yang lurus dan akan menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya. Mereka akan ditempatkan dalam api neraka yang nyalaannya besar, diberi minum air yang sangat panas, dan memakan buah zakum sehingga hancur isi perut dan seluruh kulit badan mereka. Firman-Nya lagi, inna adza lahu aqul yakin. Sesungguhnya segala yang disebutkan itu adalah kebenaran yang diyakini. Disebut hakul yakin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Oleh itu bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu yang maha besar. Allah sebut inna adza lahu aqul yakin. Bahawasanya ini benar-benar dia keyakinan yang pasti, yang benar, hakul yakin. Menurut Imam Ibn Katsir, iaitu berita ini benar-benar al yang pasti terjadi, tiada keraguan dan tiada kebimbangan padanya, dan tiada jalan lari bagi seorang pun darinya. Martabat keimanan yang ada dalam diri seseorang itu, dia ada 3. Pertama, ilmul yakin. Yang kedua, ainul yakin. Yang ketiga, hakul yakin. Ini orang ulama tasawuf biasa sebut. Yang pertama disebut ilmul yakin. Ini mesti ada pada semua orang Islam. Orang awam semuanya mesti ada. Ertinya yang 100% percaya. Sekurang-kurang 100% percaya. Kalau percayanya 99.999% jatuh kufur, rosak akidahnya. Dia mesti 100% dia percaya, itu paling kurang ilmu yakin. Diibaratkan oleh ulama tasawuf, ilmu yakin pengetahuan kita sesuatu yang sampai pada kita melalui dalil, nas, Quran, hadis, ataupun yang disampaikan oleh alim ulama kita. Sampai kepada kita, kita percaya ikut. Kerana jelas apa dalam Quran, dalam hadis yang disampaikan oleh ulama kita. Maka kita percaya. Bila diberitahu tentang syurga, maka kita beramal nak ke syurga. Seolah-olah pengetahuan itu kita tahu dan kita percaya, kita membenarkannya. Bila diberitahu tentang neraka, kita percaya tu. Baru diberitahu kita percaya. Ini naluri kita percaya tentang syurga neraka. Maka takut ke neraka, menjauhkan diri dari neraka itu. Ini tahap ilmu yakin. Yang kedua disebut ainul yakin. Keyakinan yang dilihat dengan mata. Mata kepala, tengok. Bukan sekadar dengar, tahu, percaya. Ini lebih 100% lah. Bukan sekadar 100% tepat, tapi lebih dari itu. Ainul yakin seolah-olah bila diberitahu tentang syurga, nikmatnya seolah-olah melihat syurga. Amalnya itu macam orang yang tengok syurga. Bila diberitahu tentang neraka, azabnya
dia lari daripada neraka itu seolah-olah dia melihat neraka itu. Dia tahu tentang neraka, tergambar diri dia, oh tak boleh. Perasaan diri. Ini hakikat. Yang ketiga, hakul yakin. Ini setinggi-tinggi martabat keyakinan. Keyakinan yang benar. Inna adza lahu hakul yakin. Maksudnya ini benar-benar dia keyakinan yang pasti, yang hak. Maksudnya apa? Bila diberitahu tentang syurga, seolah-olah dia dah berada dalam syurga. Beritahu tentang neraka, azabnya, seolah-olah dia dah duduk dalam neraka. Takutnya. Tinggi keyakinan. Alhamdulillah kita dalam majlis ilmu ni taman syurga. Dah rasa syurga dah duduk dalam majlis ilmu. Sebab dia taman syurga. Kelebihan dia, taman syurga. Ini berdasarkan firman-Nya surah Al-Anfal. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sempurna imannya, mereka yang bila disebut nama Allah bergentar hati mereka. Bila dibacakan ayat-ayat Allah, keterangan-keterangannya, hukum ahkam, peraturannya, agamanya, ajarannya, bertambah iman mereka, dan ke atas Tuhan mereka bertawakal. Fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Disebut dalam riwayat Imam Ahmad dari Uqbah bin Amir al-Juhani, berkata ia, lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasabbih bismi rabbikal azim qala ij'aluha fi ruku'ikum walamma nazalat sabbih isma rabbikal a'la al-a'la al-ula qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi sujudikum. Kata Uqbah ibnu Amir al-Juhani, dia kata Nabi SAW ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadikanlah bacaan tasbih ini dalam rokok kamu. Ketika solat, rokok, bertasbih. Dan ketika turun kepada baginda sallallahu alaihi wasallam surah Al-A'la pula, sabbih isma rabbikal a'la, maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadikanlah bacaan ini dalam sujud kamu. Itu dalil Quran, hadis Quran. Rokok, fasabbih bismi rabbikal azim. Sujud, sabbih isma rabbikal a'la. Waktu subhana rabbiyal a'la. Yani fasabbih bismi rabbikal azim. Waktu subhana rabbiyal azimi. Itu rokok. Ini dia. Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah rahimahumullah dari Musa ibnu Ayyub, berkata Rauh ibnu Ubadah, berkata pula Rauh ibnu Ubadah. Tadi Abu Daud, Ibnu Majah yang saya sebut juga meriwayatkan yang sama. Fasabbih bismi rabbikal azim, dalil kepada rokok. Sabbih isma rabbikal a'la, dalil kepada rokok, pada sujud. Yang sama oleh Imam Abu Daud dan juga Ibnu Majah, dan juga riwayat tadi dari Imam Ahmad. Berkata Rauh ibnu Ubadah, membicarakannya pada kami, kata Rauh ibnu Ubadah Ajaj as-Sawaf,
dari Abu Zubair dari Jabir. Katanya sabda Nabi SAW, man qala subhanallahil azimi wa bihamdih ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Sabda Nabi, barang siapa mengucapkan kalimah subhanallahil azimi wa bihamdih, ucap itu maha suci Allah, Tuhan yang maha besar, dan dengan segala puji baginya, urisat lahu nakhlatun fil jannah, maka ditanamkan baginya sebuah pokok korma di dalam syurga. Kelebihannya dapat pokok korma syurga. Berkata pula riwayat Al-Bukhari di hujung kitabnya, riwayatkan dari Abu Hurairah, katanya sabda Nabi SAW, kalimatani khafifatani 'ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Sabda Nabi SAW, kalimatani khafifatani 'ala lisan, dua kalimah yang ringan di mulut. Ringan je, senang je. Senang je nak sebut. Thaqilatani fil mizan, berat dalam timbangan amal perbuatan. Timbangannya berat. Ucapnya ringan, mudah je ucap, dia mudah. Timbangan pahala berat. Habibatani ila rahman, dan disukai ucapan ini oleh Tuhan yang Maha Pemurah. Allah suka orang yang ucap ini. Ringan ucapan itu, pahalanya besar, berat timbangan amal pahala. Allah sayang, Allah suka. Senangnya nak jadi orang yang Allah sayang, Allah suka. Senang, mudah. Iaitu membaca subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Maha suci Allah dengan segala puji baginya. Maha suci Allah, Tuhan yang Maha Agung. Ayat-ayat ini menerangkan bahawa segala sesuatu yang telah diungkapkan dalam surah ini, baik mengenai perkara-perkara berhubung dengan hari kebangkitan yang mereka mendustakan, maupun yang berhubungan dengan bukti-bukti yang menunjukkan kebenaran adanya perkara-perkara yang akan terjadi setelah hari kebangkitan, iaitu yang berkait dengan nikmat-nikmat Tuhan yang akan diterima oleh golongan muqarrabin, golongan ashabul yamin, dan seksaan Tuhan yang akan Allah timpakan kepada golongan ashabul shimal. Semua itu adalah berita yang meyakinkan, yang tidak mengandungi sedikit pun perkara-perkara yang diragukan. Berhubungan dengan itu, manusia diperintahkan oleh Allah supaya memperbanyak ibadah dan amal soleh, antara lain dengan membaca tasbih dan mengagungkan Allah, Tuhan yang Maha Agung. Dalam ayat yang lain, dalam ayat ini, Nabi SAW menggesa kita membacanya, rokok, sujud, bertasbih. Rokok bertasbih, sujud bertasbih, dan mengucapkan zikir-zikir tasbih dan memujinya itu. Moga-moga kita tergolong dalam golongan mereka yang mendapat kasih cinta abadi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu penghujung kita selesai khatam tadabbur kita surah Al-Waqiah. Surah ini kelebihan fadilat, jauh dari kemiskinan, dan sebenarnya surah ini mengkayakan jiwa raga kita. Jadi jiwa kita kaya dengan surah ini, hati kita bersih dengan surah ini.
menambahkan keyakinan kita kepada Allah. Moga-moga juga mendapat kasih sayang yang abadi dari Allah Subhanahu wa taala. Aku liqouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Jadi sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min amzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa ghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Waj'al lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna min ma nusina wa 'allimna min ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad istamat ala mahabbatik wal taqan ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atika fathikillahu marabitataha fathikillahu marabitataha fathikillahu marabitataha wa adimudda'a wa diasubul awam la binurika alladhi la yakhbu wa syarah sudura bi faidil iman bi wa jamil tawakkuli alayka wa ahya bi ma'rifati wa min al-syahadati fi sabilika innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana. Allahumma ja'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.